wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih ingat lagi dalam beberapa siri khutbah Jumaat, antaranya menceritakan tentang kepentingan hidup berjiran. Betapa baginda Nabi SAW memberikan ta'rifan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Jiran itu adalah orang ataupun rumah, iaitu 40 buah rumah daripada rumah kita, itulah jiran. Ataupun dalam wazan jar ataupun kalimah jiran dalam hadis yang lain, bagaimana Nabi SAW memberikan bahagia, iaitu 3. Satu daripadanya adalah memiliki jar salih, juga membawa maksud teman. Siapa dia? Teman yang saleh. Kalau kita miliki sahabat teman yang saleh, maknanya kita sudah mendapat sebahagian daripada bahagia dalam kehidupan kita. Kalau belum lagi, carilah teman-teman yang saleh, yang mana bila mana kita tergelincir ataupun kita ini terbabas dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang Muslim, dia tarik tangan kita kembali kepada jalan yang benar. Itu teman yang saleh. Adapun dalam riwayat hadis yang lain bersumberkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, betapa Allah Subhanahu wa taala menyeru. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, kata Rasulullah, innallaha ta'ala yunadi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala memanggil, menyeru, berfirman pada hari kiamat, aina jirani, di manakah jiranku? Allah mengulang 2 kali. Fatakulul malaikah, maka malaikat dengar, kata malaikat, Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa man yanbaghi lahu an yujawiruka. Kata malaikat, wahai Tuhan kami, siapa mereka tu yang berhak untuk menjadi jiran kamu, wahai Tuhan kami? Maka Allah Ta'ala pun berfirman, aina ammarul masajid, di mana orang-orang yang mengimarahkan masjid-masjidku. Maknanya tuan-tuan, kalimah jiran sama ada dalam wazan jar ataupun jiran itu sendiri, Allah memuliakan bukan dunia tetapi hingga pada akhir-akhirat, yakni akhirnya mereka yang berusaha untuk mengimarahkan masjid, untuk mengimarahkan rumah-rumah Allah, tingkatan dan kedudukannya tinggi di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Baik, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi beberapa kaedah yang telah kita sebutkan, bila mana timbul 1-2 situasi untuk kita utamakan, maka kita pilih mengikut kaedah yang telah disebutkan dalam hadis. Antaranya riwayat Abu Daud, kata Rasulullah, wa ma kathura fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala. Lagi ramai orangnya, lagi ramai jemaahnya, lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu asas. Adapun kaedah yang kita sebutkan, kelebihan bergantung kepada jenis ibadah adalah lebih utama sekadar bergantung kepada tempat sahaja. Apa maksudnya? Kalau kita sembahyang, jemaahnya ramai, ataupun kita sembahyang berjemaah, adalah lebih baik kalau kita sembahyang seorang diri di masjid. Maknanya tempat ini turutannya kemudian. Datang namanya masjid, datang kampung masjid, kampung rincing, tapi sembahyang seorang diri, maka keutamaannya lebih baik kelebihan sembahyang berjemaah walaupun di luar masjid. Itu kita dah faham. Begitu juga dengan kaedah yang menyebutkan bahawa kelebihan fadilat bergantung kepada masa adalah lebih utama sekadar bergantung kepada kelebihan tempat. Contoh yang kita beri pada kuliah yang lepas, kita menunaikan salat sunat duha pada waktu yang afdal adalah lebih utama berbanding kita salat sunat duha pada waktu yang bukan afdal sekalipun di dalam masjid. Itu makna kata masa dan kelebihan jenis ibadah adalah lebih utama. Adapun tuan-tuan, pandangan ini adalah pandangan yang bukan muktamad. Dia ada pengecualian dia. Misal kata kalau kita sebutkan
Jika berjemaah di masjid yang hampir dengan rumah adalah sedikit jemaahnya berbanding berjemaah di masjid yang jauh, maka pengecualiannya berjemaah di masjid yang dekat dengan rumah kita walaupun jemaahnya tak ramai, itu adalah lebih utama. Kerana apa? Kata ulama, antaranya tuntutan solat berjemaah di tempat itu bimbang kalau tak dapat didirikan. Kalau semua pegang pada pandangan mengatakan sembahyang di masjid yang ramai itu lebih utama berdasarkan daripada hadis riwayat Abu Daud tadi dan kaedah yang kita sebutkan tadi, maka apa jadi pada masjid kita yang dekat dengan rumah? Tak ada orang lah. Maka bila tak ada orang yang membimbangkan, iaitu tidak tertunai solat fardu berjamaah di masjid tersebut. Ini asas dia. Baik. Kemudian kita lihat, sekiranya berjemaah di masjid kurang berbanding berjemaah di rumah. Kita sembahyang di masjid, jemaahnya tak ramai mana. Tetapi kalau kita sembahyang di rumah, jemaahnya ramai. Maka di sini ada perbahasan ulama. Kalau kita tengok situasi ini, rasanya kita pilih masjid lah. Tak apalah, sedikit pun tak apa. Tetapi ini ada berbeza sedikit pandangan ulama. Yang pertamanya yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Azra'i dan sebahagian ulama yang lain kata apa? Sembahyang di rumah itu adalah lebih utama, iaitu berjemaahnya itu ramai berbanding di tempat seperti masjid jemaahnya sedikit. Itu pandangan yang pertama. Adapun pandangan yang lebih aujah ataupun pandangan yang lebih kuat adalah mendirikan solat fardu berjemaah di masjid. Itu adalah pandangan yang kuat. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haythami yang mengatakan bahawa sekalipun jemaahnya sedikit tetapi kelebihan ataupun tuntutan untuk solat di masjid itu lebih kuat, maka sembahyanglah di masjid walaupun jemaahnya sedikit, itu lebih utama. Ini pengecualian dia, pengecualian. Tadi asasnya, umumnya begitu, dasarnya begitu, tetapi datang pengecualian, maka kita dah sebut kaedah dan kita tahu kedudukannya. Bila sampai situasi ini, kita ada pertimbangan ilmu kita. Kita akan pilih yang lebih utama. Sebab nanti akan wujud setengah daripada kita mengatakan tak maulah sembahyang jemaahnya sedikit, kita pergi masjid yang ramai. Maka kita ada hujah untuk perkara ini. Kamu pergi tempat yang ramai, kamu tak datang sembahyang di masjid yang dekat dengan rumah kamu, apa jadi pada masjid ni? Maka kesan ataupun implikasi dia lebih besar. Baik. Adapun kalau disebutkan berjemaah sedikit yang didahulukan itu bagaimana? Baik. Dalam kitab Fathul Al-Mu'in mengatakan solat berjamaah bersama bilangan jemaah yang ramai di masjid adalah lebih afdal berbanding solat bersama jemaah yang sedikit. Ini yang kita baca pada kaedah awal. Betul lah. Lagi ramai jemaahnya, lagi dicintai oleh Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, sembahyang seorang dengan seorang makmum, imam dengan seorang makmum lebih baik daripada sembahyang dengan seorang diri. Sembahyang dua orang makmum adalah lebih baik daripada sembahyang seorang makmumnya sahaja. Wa ma kathura wa huwa habbu ila Allah Ta'ala. Lagi ramai jemaahnya, lagi Allah cintai. Masjid ni Allah dah cinta dah. Antara tempat yang dicintai oleh Allah Ta'ala, masjid. Cantik dah. Nak mengundang cinta Allah lagi ramai jemaahnya, lagi Allah cinta. Ni. Maka sembahyang di masjid yang ramai jemaahnya tu lebih baik. Tetapi ada beberapa keadaan sembahyanglah di masjid yang sedikit pun tak apa, kalau wujudnya beberapa ciri-ciri imam yang kita sebutkan pada malam ni. Sekiranya di satu masjid itu jemaahnya ramai tetapi imamnya yang pertama di kalangan ahli bid'ah. Ahli bid'ah dia. Ahli bid'ah tu macam mana? Macam Yasin malam Jumaat ke? Kan? Antaranya contoh kata ulama, golongan yang disebutkan sebagai golongan Mujassimah. Mereka golongan ini mengatakan bahawa Allah Ta'ala ini berjisim. Maka kalau ada imam seperti ini, adalah lebih baik kita sembahyang di tempat lain. Yang pertama. Walau bagaimanapun tuan-tuan, walaupun ada dalam kitab mengatakan hukum, iaitu berpegang pada pandangan ini, tetapi pendekatan yang disebutkan sebagai ahlu sunnah wal jamaah ini, dia tidak boleh mengkufurkan. Kita tak boleh mengkufurkan, mengatakan kau kafir. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mungkin kemungkinan ni ada. Mungkin dia berpegang pada pahaman mengatakan Allah Ta'ala ini berjisim dan sebagainya seperti makhluk.
Mungkin kerana dia jahil pertama, ataupun kerana dia ikut-ikutan sahaja. Maka di antara kemungkinan ini, maka kita tak boleh menjatuhkan hukum kafir kepada dia. Maka tugas kita apa? Kita menerangkan, tarik balik dia untuk kembali kepada pegangan akidah yang sahihah. Itu pendekatan Ahlus Sunnah. Tetapi tuan-tuan, sekiranya imam seperti ini percaya ataupun mengatakan bahawa pada hari kebangkitan kelak manusia ni mati, masuk dalam liang lahat, masuk dalam kubur, sampai masa dibangkitkan, dia tak percaya bahawa manusia ini akan dibangunkan dalam keadaan bersama dengan jasad dan roh. Dia tak percaya. Di padang mahsyar, manusia ni dia tak percaya bangkit dalam keadaan dalam jasad seperti ini, roh dan jasad. Maka kalau ada imam berpahaman seperti ini, ikutan kepada imam seperti ini, hukumnya tidak sah solat tersebut. Kerana apa? Kerana perkara asas, dia mengingkari rukun iman. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sekiranya masjid itu ramai jemaahnya tetapi imamnya di kalangan orang yang berpahaman di kalangan puak-puak Syiah. Yang kedua. Yang tadi ahli bid'ah. Yang kedua adalah di kalangan puak-puak Syiah. Maka timbul soalannya, apa hukum solat di belakang imam Syiah? Hari ini ada orang dia buat hukum sendiri dah. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh langsung. Maka antaranya disebutkan hukum kita solat di belakang imam yang berpahaman ataupun di kalangan puak Syiah adalah tidak sah solat tersebut. Pertama, yang paling kuat kerana apa? Antara yang disebut salah satu daripada Datuk Mufti Negeri Pahang. Kata apa? Rukunnya pun tak sama, tuan-tuan. Macam mana kita nak sembahyang dengan orang yang rukun solatnya tak sama? Syiah sama tak dengan kita? Tak sama, rukun yang beza. Adapun pandangan yang mengatakan sah ikutannya kerana pada Syiah itu berpecah-pecah puaknya, dan ada satu iaitu golongan Syiah yang mana hampir dan mirip kepada pahaman dan manhaj dalam mazhab yang empat, sama ada Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Tetapi tuan-tuan, pada hari ini payah dapat ni. Tak wujud dah. Yang kita nampak hari ini adalah satu yang sangat melampau, seperti mana pembantaian umat Islam dan sebagainya. Syiah bila mana ada wilayah, ada kuasa, maka itulah dia sebenarnya. Maka kalau yang kata sah itu adalah pandangan mengatakan ada Syiah ni dia macam hampir kepada manhaj, iaitu mazhab yang muktabar yang empat. Itu sahaja. Tetapi hukumnya tidak sah. Bagi kita pegang macam itulah. Baik. Sebab tu kalau kita lihat khutbah Jumaat kita pun saban minggu, tuan-tuan, tak lekang daripada mulut khatib tu nak sebut, minta doa ramai-ramai, jauhkan kita ni daripada pahaman-pahaman yang menyeleweng dan bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama dia sebut mesti Syiah. Pasal Syiah ni dia bahaya, tuan-tuan. Yang ni berlaku hari ni pun saya tak nak komen apa, tapi tuan-tuan tengok kajian ataupun artikel-artikel daripada orang yang ada asas tentang apa yang berlaku konflik seperti di Iran pada berlaku hari ini. Baik. Kemudian yang ketiganya, imam itu di kalangan orang-orang yang fasik, sekalipun tohmahan saja kepada mereka. Imam yang fasik, kita dah sebut kuliah yang sebelum. Fasik tiga: buat dosa besar, dia tahu dosa tu dosa besar, dia buat. Dia tahu dosa kecil, yang keduanya, tetapi dia terus melakukan dosa kecil tu. Dia tak berhenti lakukan, dia berterusan melakukan dosa kecil. Yang ketiga, dia tidak meletakkan maruah dia sebagai orang Islam tu pada tempatnya. Tiga ciri utama ni adalah ciri-ciri orang fasik. Kita tak bolehlah kata kau fasik, tak boleh. Tetapi ciri-ciri fasik tu ada pada perbuatan kamu. Maka tugas kita apa? Sekali lagi, terang dan tarik balik dia supaya dia tinggalkan perkara-perkara yang boleh menjerumuskan dia sebagai orang fasik. Serupa juga dengan munafik. Bila Nabi SAW sebut tanda munafik tu tiga. Satu daripadanya, bila dia buka mulut dia bercakap, dia bohong. Itu ciri-ciri orang munafik. Bila dijanji, dia mungkir janji dia. Bila dibagi amanah pada dia, dia khianat amanah dia. Jadi kalau kita jumpa orang ciri macam ni, kita tak boleh kata kau ni munafik. Ciri munafik ada pada dia, tugas kita. Sebab tu kita tak hukum orang macam tu. Terangkan pada dia kesalahan-kesalahan dia supaya dia tak buat ciri-ciri orang fasik. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat,
sekiranya berjemaah yang sedikit mendirikan salat di masjid yang dibina di atas tanah yang diyakini halal harta dan sumbernya. Walaupun masjid itu jemaahnya sedikit, tetapi diyakini asas pembinaan masjid ni daripada tanahnya sampailah bangunannya itu adalah daripada sumber yang halal dan diyakini sumbernya, berbanding kalaulah sembahyang di satu masjid, jemaahnya imarah ramai tetapi pembinaannya atas sumber-sumber yang syubhah masjid itu sendiri, atau tanah yang tidak diselesaikan statusnya. Ini penting. Tapi alhamdulillah di negeri kita, negeri Selangor ni, dia jaga sungguh benda ni. Tuan-tuan, saya tak tahulah sejarah masjid ni macam mana, tapi kalau kita pergi ke taman-taman, biasanya developer dia bagi tanah saja. Tanah tu walaupun kita ada duit sejuta kat tangan, kat dalam akaun kita, kita nak bina masjid tak boleh lagi tuan-tuan. Kita nak buat apa? Kita nak gazetkan tanah itu, kita serahkan kepada jabatan agama. Sebab tu kalau ada satu pencawang telco, DG ke Unify pasang kat tanah surau tu, surau dapat berapa? Tuan Haji, 100% ke? Tak dapat. Dapat 40 lebih kurang. Mana lebihnya? Tak adil lah macam ni. Yang cari konsultannya surau, yang bagi tanahnya surau, yang merancang semua surau, tapi kenapa orang dapat? Sebab tanah ini telah di-clarifykan. Sebab tu di Selangor ni kebanyakan dia penting kepada dia. Sebab tu ada hikmah dia. Antara ni kita sebut ni, dia akan beri implikasi yang kemudiannya. Ada yang hukum terkait dengan surau ataupun masjid yang dibina atas tanah yang tidak diyakini sumbernya. Itu penting. Sampai tara tu tuan-tuan. Baik. Kemudian yang kelima, kehadirannya amat diperlukan oleh sesebuah masjid. Lebih lagi lah, kalau dia tak datang masjid yang jemaahnya sedikit itu, dia amat diperlukan. Siapa imam, siapa ustaz, siapa orang alim, dia diperlukan masyarakat, dia tak datang, maka lebih utama dia sembahyang di masjid yang berdekatan dengan rumah dia, walaupun sedikit jemaahnya. Ini para asatizah kena faham sungguh. Orang yang ada ilmu kena faham. Jangan lagi-lagi masjid lain tak mau dikenali katanya. Apa jadi pada masjid kamu yang mana jemaahnya itu memerlukan kamu? Nak terangkan tentang hukum solat ni macam mana ni, jadi macam ni situasi nak buat macam mana. Jadi orang alim ada ilmu, berat tanggungjawab dia, khususnya kepada tempat yang dia duduk, qaryah tersebut. Baik. Kemudian yang keenam, mendapatkan kelebihan mendengar bacaan Al-Quran di dalam solat. Apa maksud dia? Sembahyanglah di masjid yang sedikit jemaahnya itu, sekiranya imam itu bacaannya baik, mahir bacaan dia dan jelas bacaan. Kerana dalam mazhab Syafi'i, mendengar bacaan imam itu hukumnya sunat. Maka kalau kita ada imam yang bacaannya tak jelas sebutir kalimahnya, apatah lagi melibatkan bacaan yang salah besar tuan-tuan, jali, apa Ustaz? Maka menyebabkan tak jelas, menyebabkan solat tersebut selain daripada tidak mendatangkan, menghadirkan kekhusyukan, maka dia akan menyebabkan juga tak dapat pahala sunat mendengar bacaan tersebut. Kita nak dengar butiran bacaan, maka itu kelebihan. Sekalipun jemaahnya ramai, tetapi kalau imam bacaannya itu tidak jelas, maka di sini ada kelebihan kepada masjid yang walaupun begitu, kata pengarang, inilah tidak bermakna imam digalakkan membaca surah-surah yang panjang dalam semua keadaan. Ia bergantung kepada syarat-syarat dan juga adab-adab imam. Maka kita ni dalam bab yang khusus dah mengaji dah pun. Antara surah-surah yang kita ini disunatkan baca, digalakkan baca dalam solat-solat fardu yang berbeza-beza. Tak semua waktu kita baca panjang. Terutamanya solat yang waktunya pendek tuan-tuan, seperti maghrib. Itulah, itu perlu balik kepada adab kita sebagai imam. Dan akhir sekali, iaitu imam bagi berjemaah yang sedikit itu adalah di kalangan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mahir bacaan Al-Qurannya, dan orang-orang yang wara'. 3 ciri utama ni. 3 ciri utama ni ciri paling tinggi sekali untuk menjadi imam. Nanti kita akan sebut sedikit kalau sempat. Kita akan sebut sedikit 3 ciri ni. Yang pertamanya, tingkatan paling tinggi, imam mestilah di kalangan orang yang alim, orang yang faqih, khususnya tentang ilmu solat. Pertama. Yang kedua, imam ini mestilah mahir bacaan Al-Qurannya.
Yang ketiganya, imam ini adalah di kalangan orang yang wara'. Bila sebut wara' ni, dia pakaian dia lebih kurang, dia tak macam kita. Wara' dia tak berbangga dengan pakaian dia. Biasa kalau kata wara', dia gabung dengan zuhud. Dua ni memang selalu ciri-ciri yang utama. Kalau kita pakai tie sekalipun tuan-tuan, pakai kemas, ta'in, pakai seluar dan sebagainya, tetapi kalau kita jaga diri kita luar dan dalam, kita juga berusaha menjadi orang yang wara'. Kerana wara' ni bukan hanya luaran, tetapi juga dalaman. Apa kita nak makan masuk dalam mulut kita ni. Kerana apa? Kata Ibn Rushd yang meninggal ataupun wafat dia tahun 471 Hijrah. Kata dia, wara' ni ta'rifan dia adalah meninggalkan perkara-perkara yang haram dan syubhah. Dua ni. Haram jelas, orang Muslim biasa pun tinggalkan haram. Tetapi orang yang wara' ni bukan tinggal yang haram saja, pasti, bahkan tetapi dia meninggalkan juga perkara-perkara yang syubhah. Ada orang dia tak kisah tuan-tuan, outstation, pergi kat tepi pantai, makan kat restoran Cina, makan seafood. Apa masalahnya ustaz, saya makan seafood ni? Ikan bukan sembelih. Betul juga lah. Betul juga kan? Tak sembelih ikan tu. Balik pada wara' tadi, jaga apa nak masuk, syubhah tu tadi. Thayyiban tak? Baik tak? Suci tak benda tu? Cara masak dan sebagainya. Serupa jugalah perkataan pun. Ada benda yang keluar dari mulut kita ni boleh kita cakap, hukumnya harus. Ada butiran daripada mulut kita, kita nak cakap hukumnya haram. Kita ghibah, mengumpat, kita fitnah orang. Hari ini fitnah meleluasa di qaryah, di kawasan kita ni. Saya baca sedih tuan-tuan. Kita berhenti kat situ tuan-tuan. Berhenti, jangan kita sambungkan lidah-lidah fitnah. Cukup. Ada benda yang kita tak pasti, kita kena diam. Ni syubhah ni. Dan begitulah tangan, anggota dan sebagainya. Baik. Maka kalau tuan-tuan, antara kalau kita sebutkan tentang wara' ni, ada satu kisah yang sangat-sangat hebat. Dia bukan saja wara', orangnya bahkan zuhud. Nama dia Bashar Al-Hafi. Dia meninggal tahun 277 Hijrah. Dia sempat pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Bashar ni satu hari dia beli kasut. Dia beli kasut baru, dia pakai kasut dia, dia bawa pergi masjid. Sampai pintu masjid tu, dia letakkan kasut dia di luar masjid. Kemudian dia masuk dalam, dia mengimami solat orang ramai. Rupanya imam Bashar ni. Ini bukan Bashar kat Syria tu. Ini Bashar 277 Hijrah dia meninggal tu, lama tu. Bila lepas sembahyang, dia keluar daripada masjid tuan-tuan. Tuan-tuan agak apa berlaku? Kasut dia hilang. Bashar tengok kasut dia letak depan muka pintu masjid tu hilang. Lalu Bashar pun menangis, kasut dia hilang. Lalu jemaah ataupun orang yang bersama dengan dia tadi datang kepada imam dia, dia tanya, wahai tuan imam, kenapa tuan menangis? Kata Bashar, aku telah kehilangan kasut. Tuan-tuan tahu tak orang ramai jawab apa kepada Bashar? Kata dia, wahai tuan imam, tak padan langsung tuan menangis kerana hilangnya kasut. Kami ini akan menggantikan kasut yang baru. Kata, untung jadi tuan imam ni. Untung. Hilang kasut, orang ganti. Ustaz Bozi kalau dia balik hilang kasut dia lagi, dia menangis juga tuan-tuan. Menangis sungguh. Kasut baru. Bashar ni bila orang kata tak padan langsung lah seorang imam menangis sebab hilangnya kasut, kami akan gantikan wahai Bashar. Lalu kata Bashar kepada orang yang ada ketika itu, kata dia, aku menangis bukanlah kerana hilangnya kasut aku itu, tetapi aku menangis kerana mengenangkan kerana kasut aku itulah menyebabkan seseorang telah melakukan dosa mencuri. Subhanallah tuan-tuan. Sampai tu kedudukan orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dia beli kasut baru, dia pakai kasut dia, bawa pergi masjid sembahyang, orang curi kasut dia, dia menangis sebab apa? Bukan sebab kasut dia hilang, sebab dia itulah menyebabkan seorang telah melakukan dosa mencuri. Maka dia menangis dengan teresak-esak. Lalu dia bersumpah pada diri dia, dia mengatakan, aku tidak akan memakai kasut buat selama-lamanya. Subhanallah tuan-tuan. Maka sebab itulah Bashar digelar dengan gelaran Bashar Al-Hafi. Bashar yang tidak berkasut, Bashar yang berkaki ayam. Ini kalau kita lihat orang
Tak berkasut tu kita kata warak. Biasa kita kata tak waras lah, orang gila tak pakai kasut. Wujud ke orang macam Bashar pada hari ni? Wallahu a'lam. Wujud, mungkin wujud. Tapi hati-hati juga. Para masyayikh kita pun pesan, jangan kita mudah terpesona dengan luaran perwatakan seperti itu. Kita kena tahu sumber dia, apa latar belakang dia. Cakap agama sedap sikit, pakai lebih kurang, rambut panjang-panjang, kita ikut saja. Cerita tentang hakikat makrifat dan sebagainya. Balik cari guru yang mursyid. Kita bimbang. Lagi-lagi orang yang ada media sosial, ada page, followers pun kadang-kadang ramai tuan-tuan. Orang terikut, bimbang anak-anak muda. Shortcut nak mengenal agama ni. Ini siapa tegur? Ustaz Fauzi tegur? Bukan. Tuan-tuan guru kita minta kita sambungkan nasihat-nasihat ni supaya sampai pada masyarakat. Jangan mudah kita terikut-ikut hanya kerana luaran sahaja, kerana mungkin nak cari seperti orang yang namanya Bashar tadi. Tidak. Baik. Kemudian kita lihat pada malam ni sedikit, bila sebut tentang imam, maka di sini ulama susun berdasarkan daripada beberapa riwayat hadis, di antaranya 15, iaitu syarat-syarat untuk menjadi seorang imam. 15. Setengah kitab banyak tuan-tuan, 40 syarat dan sebagainya. Dan tidak ada satu pun riwayat hadis yang menulis sebanyak itu 15 ciri menjadi imam. Tetapi ulama ambil daripada riwayat-riwayat hadis yang berbeza-beza, riwayat hadis Abu Daud, Al-Baihaqi dan sebagainya, lalu dihimpun dalam kitab, senaraikan mengikut turutan dan keutamaan. Yang pertama, untuk menjadi imam ini syaratnya adalah orang yang faqih, orang yang alim, khususnya tentang solat. Tetapi sebelum kita teruskan, dua perkara kita kena faham. Yang pertama, sekiranya pada satu tempat itu telah dilantik imam rasmi, maka imam rasmi itu adalah lebih layak. Adapun yang kita nak sebut ini adalah sebagai guideline, sebagai pedoman, sebagai asas untuk kita pilih imam. Yang keduanya, misal kata dalam perjalanan kita berkumpul dalam satu kumpulan dan kemudian kita nak tunaikan solat berjemaah, maka siapa kita nak pilih? Tuan ke, tuan haji ke, siapa-siapa nak pilih, maka balik kepada panduan ini. Dalam ramai-ramai ini cari siapa? Kata ulama berdasarkan daripada hadis, cari orang yang alim, orang yang faqih. Nombor satu. Yang kedua, kalau ada persamaan ramai 2-3 orang alim, maka carilah orang yang mahir bacaan Al-Qurannya, yang mahir bacaan Al-Quran dia. Jika ada persamaan juga, sama alimnya, sama mahir bacaan Al-Qurannya, latar belakang dia hebat baca Al-Quran, baik bacaannya, tajwidnya dan sebagainya, jika ada persamaan 1 dan 2, maka pilihlah orang yang warak. Ini penting, warak tadi, turutan dia tinggi tuan-tuan. Turutan yang ketiga, orang yang warak, yang jaga diri dia. Bukan dia ni, jangan kita boleh jumpa di tempat-tempat yang mengundang fitnah ataupun tempat-tempat maksiat. Tu warak tu penting, imam. Kemudian jika ada persamaan juga, faqih pun faqih, mahir baca Al-Quran pun dia, warak pun dia, maka kata ulama yang ketiga ataupun yang keempat, orang yang didahulukan adalah orang yang lebih awal berhijrah. Ni dalam situasi dulu, tetapi dikiaskan pada hari ini, orang yang lebih dulu menunaikan ataupun yang telah menunaikan ibadah haji. Tuan-tuan haji adalah antara orang yang layak untuk menjadi imam. Baik. Kemudian jika ada persamaan juga, maka dahulukanlah mereka yang paling tua umurnya. Siapa sebut ni? Kita akan sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Orang yang paling tua umurnya. Nak tahu tua umurnya? Syarat yang pertama, kedua, ketiga, keempat tadi mesti ada pada dia juga. Kalau setakat tua saja tak boleh. Jadi maksudnya jika ada persamaan. Jika ada persamaan, maka jatuh ke seterusnya. Jika ada persamaan juga paling-paling umurnya, maka pilihlah di kalangan orang yang berbangsa Arab, khususnya kepada keturunan Nabi SAW, iaitu Bani Hashim. Kedudukan keturunan Nabi ini tinggi tuan-tuan. Maka jika ada persamaan juga, iaitu pilihlah didahulukan orang-orang anak-anak orang saleh. Anak-anak orang saleh. Dalam kampung kita ni ada tuan guru. Dalam kampung kita ni ada alim ulama. Dalam kampung kita ni ada orang yang kita hormati, iktiraf ilmu dia. Meninggal dia, tinggal siapa? Anak dia. Anak-anak ini nama dia anak-anak orang soleh. Maka anak-anak orang soleh ni ada kedudukan dia dalam masyarakat. Maka dia didahulukan untuk menjadi imam.
Tetapi iman itu tidak boleh diwarisi. Tetapi anak-anak soleh ni jika ada persamaan, maka anak-anak orang soleh ini diutamakan. Jangan kita biarkan mereka, walaupun dia masih muda, bagi dia peluang, kerana keturunan ataupun ayah tok dia tu adalah orang-orang alim, ulama, tuan guru, tongkong pondok dan sebagainya, maka ada kedudukan mereka. Baik. Kemudian jika ada persamaan juga, maka pilihlah ataupun dahulukanlah orang yang masyhur dengan kebaikan dan kebajikan. Terkenal di dalam kampung ni orang yang sangat suka menderma, membantu orang, orang yang baik tingkah lakunya, tutur katanya sopan santun. Orang yang macam ni, yang terkenal, masyhur dengan kebajikan dia, didahulukan untuk menjadi imam. Penting. Kalau imam mulut leza, payah. Imam dia mesti jaga semua ni. Ini garis panduan dia. Dia punya asas fundamental itu mesti ada. Kemudian yang ke-10, jika ada persamaan lagi, demi persamaan hendaklah didahulukan orang yang lebih bersih pakaiannya. Sebab kita kadang-kadang kita pilihan nombor 10 dulu. Tengok baju dia, berserban jubah, maka kita dulukan dia. Boleh tak? Boleh. Tetapi jika ada orang alim, lebih utama. Jika mahir bacaannya, lebih utama, kerana pakaian turutannya diletak dalam kitab ni nombor 10. Jika ada persamaan, sama pakaiannya bersih, maka pilihlah orang yang bersih kulitnya, badannya itu bersih daripada penyakit kulit dan seumpama dengan dia. Jika ada persamaan juga yang ke-12, maka pilihlah di kalangan orang-orang yang bijak pandai, orang yang berilmu. Kerana orang yang berilmu ni di sisi agama dan sisi Allah itu ditingkatkan darjat dia. Maka orang yang berilmu ni ada kedudukan dia. Jika ada persamaan, berilmu pun dia bersih, pakaian dan kulit badannya pun dia bersih, maka yang ke-13, pilihlah orang yang lebih baik suaranya. Suara jatuh nombor apa tuan-tuan? Nombor 13. Suara sahaja, mempertaruhkan suara saja nombor 13. Jadi kalau kita ni nak masuk bulan Ramadan, nak pilih-pilih imam, nak jadi tarawih ni, biar juri dia juri yang bertauliah lah. Boleh pandangan ramai, boleh. Tapi orang ramai biasanya suka yang sedap suaranya saja. Macam mana dengan kemahiran Al-Qurannya, bacaan tajwidnya, kena juga. Maka kalau suara saja tu bonus. Tetapi pentingnya mahir dan ada ilmu. Sebab ada juga setengah imam kita ambil, ada setengah orang, ustaz-ustaz yang di belakang tu, dia tegur lah bacaan dari segi tajwid. Mana kata pemilihan kita tu benda basic pun tak lepas lagi, ataupun terlalu banyak pergerakan. Saya tak tahulah, mungkin imam ni ikut-ikut dalam YouTube pun banyak pergerakan. Kerana dalam mazhab Syafi'i, kalau lebih 3 pergerakan yang besar, maka batal solatnya, maka tak sahlah solat berjemaah tersebut. Kan anak-anak muda ini banyak terikut, bergerak. Kita tak khusyuk tengok dia bergerak. Banyak sangat bergerak, ada pergerakan yang besar. Baik, kemudian jika ada persamaan juga pada suaranya baik, maka yang ke-14, maka hendaklah didahulukan orang yang lebih elok rupa parasnya. Subhanallah tuan-tuan. Orang yang cantik pada pandangan mata, rupa parasnya elok. Nampaknya ustaz daripada nombor 1 sampai 13 ni kami ragu-ragu lagi lah nak jadi imam. Tapi bila ustaz sebut nombor 14 ni, rasanya macam kono lah kat saya. Rasa macam layak pula kita kan. Pasal apa? Kata yang elok rupa paras rupanya. Nombor 14 tuan-tuan, ada kedudukannya. Kita akan baca hadis, iaitu Nabi SAW sebut kedudukan orang yang elok rupa parasnya. Baik, maka 15 yang akhir sekali, nombor 1 sampai nombor 14 ni, jika ada persamaan demi persamaan, maka kalau juga ada persamaan, hendaklah dilakukan undi untuk memilih siapa yang paling layak untuk menjadi imam. Akhirnya pilihlah undi. Secara undi, maka siapa saja yang terpilih di kalangan ciri-ciri yang kita sebutkan tadi, maka dia layak menjadi imam. Baik. Dalilnya antara yang pertama, hadis yang bersumberkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanu salasatan falya'immahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati al-aqrahuhum." Kata Rasulullah, kalau ada 3 orang lelaki, maka pilihlah satu daripadanya untuk menjadi imam. Dan orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qurannya. Hadis. Sebab tu turutan mahir baca Al-Quran tadi tinggi. Ada 3 orang, jangan sembahyang seorang-seorang. R&R ke, masjid ke, rumah ke, ada 3 orang
sekurang-kurangnya, maka seorang daripadanya pilih jadi imam. Maka di antara tiga ni, kata Rasulullah, orang yang baik bacaan Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersumberkan daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abi Mas'ud Al-Ansari, dia meninggal tahun 69 Hijrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya, orang yang menjadi imam kepada satu kaum ialah orang yang paling mahir bacaan kitabullah, yang paling mahir bacaan Al-Quran. Sekali lagi, jika sama pada kemahiran membaca Al-Quran, maka seterusnya orang yang paling mengetahui tentang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mahir baca Al-Quran. Jika sama mahir baca Al-Quran, pilihlah orang yang mengamalkan dan faham tentang sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia didahulukan. Jika sama pada sunnahnya, kata Rasulullah, maka pilihlah orang yang lebih awal berhijrah. Jika sama juga pada berhijrahnya, maka orang yang paling awal memeluk Islam. Nabi sebut, jangan seorang lelaki menjadi imam kepada lelaki yang lain dalam lingkungan kekuasaannya. Maksudnya, kalau dah ada imam yang tetap, imam yang resmi, lelaki lain jangan jadi imam, kerana imam itu telah diputuskan untuk menjadi imam qaryah tersebut. Baik, kita akan sebut syarat dia. Kemudian dalam riwayat hadis yang lain disebutkan bahawa memeluk Islam diganti dengan umurnya. Ini maknanya kata orang yang lebih umur itu diutamakan. Baik. Kemudian dalam hadis yang seterusnya bersumberkan daripada Abi Zaid Amru bin Akhtab radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada tiga orang, maka hendaklah orang yang paling mahir membaca kitab Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, jika mereka sama pada kemahiran bacaan, maka orang yang paling tua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fi sinni sawaan fa ahsanuhum wajhan. Kalau sama juga pada tuanya, maka pilihlah orang yang paling cantik wajahnya. Siapa sebut? Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Mana kata turutan cantik wajah ni ada kedudukan dia. Nabi bagi perincian dia. Baik. Maka tuan-tuan, untuk kita mudahkan faham, kesimpulannya dalam hadis menyebutkan antara ciri-ciri keseluruhan untuk menjadi imam, ciri-ciri umum untuk menjadi imam. Yang pertama, imam itu mestilah di kalangan orang yang dipandang tinggi dan disukai oleh masyarakat. Imam, orang yang dipandang, dihormati dan disukai oleh masyarakat. Anak ahli qaryah suka pada dia. Baik. Dan imam juga mestilah memahami selok-belok hukum agama dan tidak dibenci oleh orang sekeliling. Ini asas kesimpulan daripada kita sebutkan tadi. Disukai masyarakat, faham selok-belok agamanya, dan juga tidak dibenci oleh orang sekeliling. Kerana apa? Dalam hadis bersumberkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Nabi kata tiga jenis manusia ni sembahyang dia Allah tak terima, tak naik sejengkal lepas daripada kepalanya. Wallahu a'lam. Kita bagi laluan azan. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم الله صل على محمد لا إله إلا الله محمد الوسيلة والفضيلة إنك اللهم صل Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita sebutkan tadi hadis bersumberkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, 3 golongan manusia ini yang solatnya tidak dapat naik walaupun sejengkal dari atas kepalanya. Siapa mereka? Ini juga peringatan dan amaran. Kata Rasulullah, yang pertama adalah rajul amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang lelaki yang mengimamkan kaumnya dan dia ini adalah imam yang dibenci oleh kaumnya. Imam yang dibenci. Imam yang dibenci diberikan peringatan, sembahyang dia bimbang, tuan-tuan, Allah tak terima. Sejengkal pun tak lepas atas kepala dia. Maka kita kena perhatikan, perhalusi. Kalaulah imam ini dibenci, nak mudah faham imam dibenci ni macam mana? Sekiranya majoriti, ramai orang membenci imam tersebut, maknanya imam itu ada masalah, ada sebab dia. Tetapi kalau imam itu bacaannya betul, kemahiran Al-Qurannya baik, alim pun alim, soleh pun soleh, warak pun warak, tapi 1, 2, 3 orang yang benci pada dia, tuan-tuan, maka dalam keadaan ini adalah pengecualian, maka salahnya pada tuduhan tersebut. Kalau kita nak kira semua orang suka kita, mana mungkin. Ini maksudnya kalau majoriti, ramai iaitu tidak menyukainya, maka imam sebegini mendapat perhatian dan juga amaran daripada Nabi SAW. Kalau kita cermati sirah, antara kisah seperti Hajjaj Yusuf As-Saqafi, antara jasa dia adalah menulis titik-titik di dalam mushaf Al-Quran tu. Dia ni seorang yang terkenal, gubernur yang terkenal dengan kekerasan dia. Kalau kita baca kisah dia, dia turun tempat jajahan dia, dia jadi imam. Maka orang tanya tentang hukum solat di belakangnya. Maka daripada hadis kita bacakan ini, antaranya Imam Tirmizi sebut, sebahagian ilmuwan mengatakan bahawa hukum makruh kita sembahyang di belakang imam yang dibenci. Sakat tu. Baik. Kumpulan yang kedua ataupun golongan yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang mana solatnya itu tidak dapat naik walaupun sejengkal daripada atas kepalanya, iaitu wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sahid. Perempuan, kata Nabi, dia tidur pada malam hari, ketika mana dia tidur suaminya sedang ataupun masih marah kepada dia. Isteri lah maknanya,
tidur dalam keadaan suaminya marah kepada dia, maka isteri yang begini kita sayang pada mereka, kita bagi tahu kepada mereka tidurnya mereka itu bimbang solatnya itu Allah tak terima. Bahkan Nabi kata sejengkal tak lepas daripada atas kepala. Tetapi dia tidak bersifat mutlak. Apa maksud suami marah dalam tidur? Misal katalah, ni contoh saja tuan-tuan, jangan ambil hati. Katalah isteri kita curi ataupun ambil kotak rokok kita kan. Contoh, kita marah kat dia. Kemudian dia pun tidur relax aja, dia sembunyikan kotak rokok. Dia sayang kat suami dia, takut sakit, Suami dia kata kamu ambil, kata aku tak redha, kata aku marah ni. Jadi isteri dia tidur dalam keadaan dia marah. Dalam keadaan ni dia tidak termasuk tuan-tuan. Ataupun suami suruh buat benda yang tak baik, maka isteri tak nak buat, lalu tidurnya itu dalam keadaan mengundang marahnya suami, maka itu pun tidak. Kerana la ta'atan fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada perkara-perkara maksiat kepada Tuhan ni, tak ada. Tapi kalau suami suruh benda baik, isteri buat sahajalah. Itu sahaja dia punya kaedah dia. Suami suruh buat benda baik, suami nasihatkan kita benda baik, isteri ni sebelum tidur. Sebab tu antaranya tuan-tuan, bukannya isteri ni tak mau ikut cakap kita, pasal isteri 20 tahun, 30 tahun tidur sepantai dengan kita, dia kenal kita luar dalam tuan-tuan. Kadang-kadang apa kita cakap pun kita tak buat, apa yang kita cakap tu kita pun tak buat. Sebab tu bukan dia tak nak buat sangat, dia cuma teringat sikap kita. Sebab tu antaranya tuan-tuan, kalau kita tengok pakar-pakar motivasi pun mesti pesan kata-kata, sebelum kita tidur malam tu saling bermaafan. Tu saja cara dia. Dia marah ni dia bukan senang nak hilang. Kita kata sabarlah marah tuan-tuan. Sabar senang sebut sabar ni kan. Nak eja sabar pun senang, sad bara 3 huruf je, tapi nak amal payah. Maka sebelum tidur antara tipsnya kita bermaafanlah. Sama ada dia betul atau kita salah, ataupun kita sebaliknya kita bermaafan saja kerana bimbang. Amaran yang disebut oleh Nabi ni, solat tu asas tuan-tuan. Kalau tak terima tu macam mana? Tidur macam mana pun, sembahyang macam mana pun tak diterima kalau dalam keadaan suami. Maka yang ketiga, Nabi pesan lagi, wa akhawani mutasarimani, 2 orang saudara yang saling bertelingkah, saling bergaduh. Kita ni bergaduh dengan saudara kita. Kita mati dah, saudara kita mati dah. Yang tinggal siapa? Keturunan kita pun sambung juga. Maka kita teruskan saham yang tak baik ini kepada kita dan juga keturunan kita. Biarlah yang lepas tu lepaslah. Mungkin salah dulu tok ayah kita dulu mungkin salah, tetapi kita berhenti takat tu je lah. Walaupun dulu mungkin selesainya mereka, matinya mereka dalam keadaan tidak baik antara saudara mara ni, kita ni kembalikan balik. Biar keturunan generasi kita ke bawah tu perbetulkan semula. Kerana bimbang, Nabi SAW sebut, iaitu 2 orang saudara yang saling bertengkar. Bimbang solatnya itu tak Allah terima. Maka ini amaran daripada Nabi SAW. Baik. Kemudian begitulah tuan-tuan, yang kita sebutkan pada malam ini beberapa kaedah. Yang keduanya beberapa pengecualian. Yang ketiga iaitu ciri-ciri untuk menjadi imam yang menurut, iaitu yang diiktiraf oleh syarak itu sendiri. Antara ciri-cirinya yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan bila berpandukan kepada panduan yang diberikan oleh ulama ini, memberikan kita yang pertama mungkin sedikit motivasi, yang kedua iaitu koreksi dalam amalan seharian kita, perbetulkan mana yang selama ni kita anggap betul sebenarnya salah. Yang ketiganya tuan-tuan, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita menambahkan lagi amalan kita. Baik, sekadar itu sajalah. Saya mohon kemaafan. Terima kasih atas perhatian. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.